Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita meneruskan siri sunnah Ramadan untuk kali yang ketiga. Sebagaimana yang sebelum-sebelum ini, pada hari Sabtu ni saya ambil peluang sekali-sekala untuk bersama dengan para penonton di Facebook berbicara tentang isu-isu agama, dan pada kali ini kita menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Zahazan Muhammad. Saya ingat Datuk Doktor ni senior saya sewaktu di Jordan dulu. Tapi kerana tempat yang berlainan kita jarang bertemu. Balik-balik tengok di Malaysia ni Datuk dah famous dah. Jadi kita lagi segan nak berjumpa. Walau bagaimanapun, insya-Allah pada hari ini Datuk akan bersama dengan kita untuk berbicara tentang sunnah Ramadan, dan pada kali ini topik kita akan fokuskan kepada 10 malam terakhir, iaitu malam yang kita sama-sama nantikan, iaitu malam Lailatul Qadar yang dicari-cari dan ditunggu-tunggu. Kita bila berbicara tentang topik ini, Datuk, apa khabar? Sihat Datuk? Alhamdulillah, baik. Wabi Datuk. Terima kasih. Jazakallah khairan. Orang semua merindui suara Datuk bila bercakap berbicara tentang tajuk-tajuk tafsir di Radio IKIM satu ketika dulu. Saya ingat rancangan itu patut diulangi semula kerana sangat-sangat memberi info yang menarik, kerana saya yakin Datuk dengan persiapan yang begitu baik dapat memberikan ilmu yang sangat-sangat penting kepada para pendengar kita. Jadi Alhamdulillah, terubat rindu barangkali pada hari ini kita dapat bertemu dengan Datuk di Facebook, dan terima kasih kepada Datuk dan semua pada pendengar. Pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang tentang topik 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tahu bahawa 10 malam terakhir ini adalah merupakan satu malamnya adalah malam Al-Qadar. Sebagaimana ayat yang kita dengar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kita baru saja selesai, kalau setengah negeri termasuk wilayah kita cuti pada hari nuzul Quran, yang sebahagiannya berpandangan sedemikian, walaupun ada pandangan-pandangan lain bahawa nuzul Quran itu berlaku pada 10 malam yang terakhir sempena dengan diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apapun itu tidak menjadi topik yang kita nak jadikan ia sebagai ulasan utama kita. Yang penting kita nak mencontohi daripada Nabi. 10 malam terakhir ini Nabi SAW sebut kepada kita hadis riwayat Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi SAW, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini disebut dalam Bukhari dan juga Muslim. Begitu juga kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Jadi kadang orang bahas malam ganjil ni, dia kata malam yang nampak ada keganjilan, keanehan ke, ataupun yang dimaksudkan itu ialah malam 21, 23, 20, 25. Ada orang ustaz malam-malam 10 malam terakhir ni dia buka pintu rumah, dia tengok suasana, dia kata mungkin malam ni belum Lailatul Qadar. Dia masuk, dia balik, dia tidur semula. Dia tak buat apa-apa malam tu sebab dia mencari-cari suasana yang ganjil, dan dia mencerap adakah ini malam Al-Qadar
sebagaimana yang Nabi sebut sebahagian tanda-tandanya, dan perbuatan seperti itu kadang-kadang merupakan satu kesilapan besar, kerana yang diajar oleh Nabi SAW ialah untuk 10 malam terakhir itu kita kena mencarinya, bukan mencari hanya malam-malam tertentu ataupun kita tengok suasana sesuatu malam, ada tak tanda, kalau tak ada tanda kita tidur, ada tanda baru kita sembahyang, baru kita melaksanakan ibadah. Begitu juga daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, iltamisuha fi sab'il awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 27, pada malam 27 yang terakhir. Ini juga sebahagian daripada isyarat hadis yang menunjukkan kepada kita bahawa malam Al-Qadar itu duduk pada 10 malam terakhir. Bahkan pada kali ini hadis ini mengkhususkan pada malam 27. Sebab itu Ustaz, bila kita duduk di Jordan dulu, kita tengok malam 27 ni memang orang Arab tak balik rumah. Kita tengok dengan tikar, bantal dia dengan anak-anak semua duduk di masjid, dan memang dia fokus sungguh pada malam 27. Ini juga sebahagian daripada cara mereka untuk mencari malam Al-Qadar itu sendiri. Jadi yang paling penting kepada kita ialah kita buat sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW tentang tanda-tanda malam Al-Qadar itu, dan ganjarannya berapa semua orang dah tahu. Ada yang mengatakan dia tak sama dengan 80,000 bulan, bahkan khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tu? Fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Nabi SAW dalam hadis kursi. Tapi paling kurangnya dapat pahala 1000 bulan, sebab Allah Taala sebut khairun min alfi syahr dalam Al-Quran. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita faham tentang malam Al-Qadar, yang barangkali Datuk ada mutiara-mutiara kata yang sangat baik untuk permulaan ini. Silakan Datuk untuk meneruskan bicara. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih kepada YB Datuk atas peluang yang diberikan untuk bersama. Mudah-mudahan ini menjadi satu acara bukan saja dalam bulan Ramadan, malahan sepanjang Datuk menjadi pemimpin. Kerana maklumlah kami ini rakyat jelata, orang biasa-biasa, kadang-kadang nak jumpa ada banyak kekangan masa dan sebagainya. Bukanlah jadual Datuk, tapi jadual kami sendiri sebagai contohnya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk menjalin hubungan dengan orang kebanyakan. Dan benarlah kata Imam Ghazali, bila kita berada di satu keadaan, jangan lupa kepada 4 perkara. Yang pertama, quality time kita dengan Allah SWT. Yang kedua, quality time kita dengan diri kita. Yang ketiga, masa yang berharga itu bersama dengan keluarga, orang dekat dengan kita. Dan yang keempat, masa yang kita ambil bersama dengan orang-orang yang ramai, masyarakat, umat, society sebagai contohnya. Apa sahaja bahasa yang digunakan, kerana dengan cara demikian barulah ada satu persefahaman, pertautan, dan ianya masuk dalam apa yang disebut sebagai wa amruhum syura bainahum. Dan saya juga tarik dalam ulasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ya, terlanjur bercakap dengan Datuk ni, mudah-mudahan ada peluang untuk salurkan idea. Mereka berkata, orang-orang bijak, tak siap saya, Malik bin Nabi berkata, menunjukkan jari pada tangan ni Datuk. Pemimpin yang bagus datang dengan sebab dekat orang yang teknokrat. Jadi tunjuk ni dipanggil teknokrat. Kerana teknokrat ni adalah orang yang punya wang, dan kita lihat pun kata Abdullah Al-Qahtani, seorang ulama besar dari Maghribi, menulis banyak kitab, antaranya At-Taratib Al-Idariyah, zaman perindustrian pada zaman Nabi SAW, perindustrian dalam hidup Nabi, management dalam kehidupan Nabi. 2 buku berjilid besar ni sangat menarik untuk dibaca Datuk ya. Beliau berkata bahawa keliling Nabi ni, sahabat-sahabat Nabi merupakan para teknokrat sebenarnya. Mereka bukan orang biasa-biasa.
Kerana itu misi dakwah Nabi sangat berjaya. Ada orang macam mereka, macam Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan yang telah pun mengikhtiarkan pengaliran air yang menarik di Madinah sehingga mengagumkan Nabi, dan perkara itu dapat dilakukan untuk menaikkan hasil kurma di Madinah, kata Abdul Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau. Menunjukkan Osman bin Affan ni bukan saja seorang sahabat, malahan seorang teknokrat, seorang ahli perniagaan yang hebat yang membuat satu perkara berdasarkan R&D yang begitu mendalam. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun pernah mencetuskan idea kepimpinan adalah 1/3 daripadanya adalah perniagaan. Tanpa perniagaan, umat Islam akan tersungkur, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menggalaskan tanggungjawab perniagaan itu kepada orang-orang muda di Madinah. Kalau kamu tak berniaga, nanti bangsa lain yang akan berniaga di sini. Ini akan jadi tempat penumpuan ramai orang, kata Sayyidina Umar. Kalau kamu meninggalkan perniagaan, maka kedaulatan negara kita akan hilang 1/3. Benar kata Sayyidina Umar bahawa Sayyidina Umar ni seorang teknokrat yang dia berkata demikian. Kalau tak, dia takkan tercetus idea macam tu hebat. Yang ketiga, kata Malik bin Nabi ni jadi telunjuk, jadi tengah. Jadi tengah ni adalah orang-orang tua yang dia hormati, tapi ada distance lah dengan mereka kerana pengalaman mereka penting, tapi berdamping dengan mereka pun kadang-kadang banyak benda tak boleh buat juga. Yang keempat ni adalah golongan mudi. Orang muda yang jarak dengan jari ibu jari pun agak jauh nak banding dengan orang yang sini. Orang muda ni kerana mereka punya keadaan kadang-kadang unpredictable. Yang terakhir sekali adalah anak-anak. Anak-anak disayangi, disantuni. Baguslah apa yang YB buat ni. Saya kira mudah-mudahan masuk dalam cakupan yang dikatakan oleh Malik bin Nabi. Telah berkata YB, mudah-mudahan kita sembang santai saja kerana topik Lailatul Qadar ni tentu telah pun ada dalam minda setiap daripada kita. Cuma saya tertarik dengan tafsir yang dikemukakan oleh Al-Imam Muhammad Al-Urami. Tafsir beliau tajuk Hada'i Qurauhi wa Raihan. Walaupun kita dapat lihat cara penghimpunan beliau dalam kitab tafsir yang hebat itu lebih daripada 30 jilid tafsir surah Al-Qadar ni duduk dalam jilid yang terakhir, iaitu 32, juzuk ke-32, jilid ke-32. Iaitu beliau mengatakan hasil kajian dapatan beliau tentang Lailatul Qadar ni, beliau tertarik dengan pendapat oleh Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa arda, merupakan seorang ulama tasawuf yang terkemuka. Bahawa beliau menjurus mengatakan bahawa kalau Ramadan itu bermula pada hari Selasa, maka insya-Allah Lailatul Qadar berlaku pada malam 27. Beliau menjazamkan demikian kerana katanya, aku telah mengkaji, melihat fenomena alam, keadaan pada waktu malam, isyarat-isyarat yang terdapat dalam kalangan para ulama seperti kata Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya Lataiful Ma'arif. Kalau kita baca Lataiful Ma'arif ni bahasa Arab, memang bacaan yang masuk ke hati kerana Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni beliau seorang ahli hadis, ahli fiqh, ahli sufi, kata-katanya memang mutiara. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajalaha fahuwa ahaqqu biha. Memang kata-katanya bukan kata-kata sebarangan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan memang pengalaman-pengalaman rohaniah yang dilalui oleh orang-orang salih itu sukar untuk kita jadikan sebagai ukuran. Nanti bak kata YB tadi, kita tunggu tengok ada tak suara anjing malam ni, atau malam ni redup ke. Kalau tak redup, kita masuk tidur balik, dah kita rugi sebenarnya. Kerana pengalaman Lailatul Qadar ni beza-beza. Itu sebab berkata Daud Sakhtiani seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kadang-kadang Lailatul Qadar itu mungkin berbeza-beza untuk kami di Iraq dengan mereka di Madinah. Lalu kami berjaga-jaga pada malam 24. Dan malam 25 pun kami berjaga-jaga juga. Bagi menghargai agar peluang itu tak terlepas. Manalah tahu kalau Lailatul Qadar itu anugerah Allah beri pada semua penduduk di bumi ini berbeza-beza waktunya. Jadi kata-kata ni adalah kata-kata yang mendalam ya. Kerana kita tahu Sakhtiani ni, Syekh Daud Sakhtiani ni seorang ulama hadis karamat yang sangat mulia. Kata Imam Malik bahawa beliau ni tak pandang lah orang dari Baghdad, orang dari Kufah, dari Basrah. Ni sikap sebahagian daripada ulama-ulama Madinah yang mana mereka merasakan pengetahuan hadis mereka lebih mendalam daripada ulama-ulama dari Baghdad. Sehinggalah satu hari bila dia mendengar sanad yang diriwayatkan oleh Daud Sakhtiani, barulah Imam Malik mengatakan dia bukan sebarangan juga. Ini Sakhtiani untuk tuan-tuan. Beliau ni dikatakan dalam karamah yang ada, kata Imam Ibn Hajar dalam kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Beliau ni kalau berdoa kepada Allah agar hujan turun, hujan turun.
Kalaulah hujan diminta oleh Allah, diminta olehnya kepada Allah untuk berhenti, hujan akan berhenti. Hebatnya makam hum darajatun indallah mereka ni. Jadi kata Datuk Setia ni, kami membangunkan di Baghdad, di Iraq, di Kufah, di Basrah, kami orang-orang sini yang jauh daripada Madinah, kami akan berjaga-jaga pada malam ke-24. Manakala kami tahu Malik dan juga ulama-ulama Madinah berjaga-jaga malam 25. Setengah pendapat Malik kata malam 25, Ustaz ni Wahibi. Jadi Ya. pentakwilan perkataan li sab'in min Ramadan ni ada beberapa pentakwilan. Takwilan pertama kata Ibn Rajab, ia merujuk kepada 7 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Jadi berarti apa yang Nabi maksudkan itu umumnya maksud Taharau wal Ashr al-Awakhir itu 10 hari yang terakhir, dan juga al-Autar al-Awakhir min Ramadan, hari-hari witir pada hari 10 Ramadan terakhir, iaitu 21, 23, 25, 27, 29. Maka kata Imam Ibn Rajab sebenarnya bukan 27, dia 23 sebenarnya, kerana 7 sebelum berakhir. Jadi kenapakah terdapat perbezaan pendapat kat sini? Lalu senangnya seperti kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, pentafsir Quran, pentafsir yang terkemuka itu, walaupun tafsir mana kita tak dapat menemui bahasanya sampai melainkan separuh Quran saja, juzuk ke-12 saja, kemudian beliau pun wafat. Tak sempat nak sempurnakan mana kita tahu, tapi terdapat apa yang sampai kepada para ulama seperti kata Hasbi Siddiqi, bahawa Syekh Rashid Ridha ni ada mentafsirkan tafsir yang sangat menarik terhadap Lailatul Qadar. Kata beliau, tengok kehebatan yang Allah jadikan dalam kehidupan ni, contohnya hari Jumaat semalam ada 12 waktu mustajab doa, tapi para sahabat berbeza-beza pendapat tentang ketepatannya. Kata Ibn Abbas mungkin ia sebelum subuh, mungkin ia lepas asar. Aisyah radhiyallahu anha berkata mungkin pada waktu Jumaat. Ibn Umar berkata mungkin lepas asar. Jadi ada 12 waktu mustajab doa, kita pun tak tahu bila waktunya. Tujuan ia disembunyikan supaya kita berjaga-jaga. Jangan terlepas hari Jumaat untuk baca Al-Kahfi, untuk selawat, untuk berdoa, berduha dan sebagainya. Demikian juga Allah menyatakan hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyelangi cerita tentang kerukunan rumah tangga, perbalahan, perpisahan. Tiba-tiba datang hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Imam Biqai, Allah mencelah dengan isu kekeluargaan yang hangat itu, perpisahan, pergaduhan dan sebagainya. Tiba-tiba Allah masukkan tuntutan kewajipan untuk jaga semayang dan semayang pertengahan. Dan tidak ada pendapat yang jelas, melainkan hadis Nabi mengatakan ia waktu asar. Ada juga yang mentakwilkannya waktu subuh. Jadi kenapa waktu wusta itu ditekankan oleh Allah tanpa diberi penjelasan? Apakah maksud itu sebenarnya? Jadi supaya kita berjaga-jaga terhadap kelima-lima waktu semayang itu jangan sekali-kali diabaikan. Ada hadis tak menafikan ketika Nabi SAW terlambat dalam satu peperangan kerana menyerang musuh, maka Nabi telah pun mengatakan celaka bagi mereka kerana mereka menyebabkan kami terlambat daripada salat usta. Waktu dimaksudkan itu waktu asar sebenarnya. Tapi nak menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara yang menjadi kerahsiaan Allah. Demikian juga Lailatul Qadar yang kita bincangkan ni, bila ia tidak disebut dengan jelas, supaya kita mengambil berat pada waktu-waktu itu. YB dan para penonton yang dimuliakan sekalian. Benar kata YB tadi, kalau kita kat Jordan, memang malam-malam terakhir ni orang sampai berkemah, berkampung lah dekat masjid. Ya. Yang isteri pula duduk kat kemah. Ya. YB Muqtah tu kan? Saya Mafraq. Taib. Ya, mereka akan duduk dekat masjid itu dengan isterinya, anak-anaknya yang kecil, bawa ceri, bawa makanan. Mungkin kalau si suami itu kepenatan sembahyang tarawih boleh keluar sekejap, nanti sambung balik semula. Amat berbeza kita di Malaysia, kalau tak musim PKP pun makin menuju ke hujung ni, saf makin maju ke hadapan. Ya, kerana happening untuk pembelian barang-barang raya tu lebih kuat pada hari-hari hujung Ramadan. Yang suami pergi teman isteri, yang isteri tak rekomen lah orang perempuan ramai mendengar kuliah ni. Perempuan semua orang baik-baik, orang salihah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, balik kepada bincangan yang Nabi kemukakan dalam hadis yang tadi. Tak dengar. Dapat keampunan di sisi Allah, seperti riwayat dikemukakan oleh Al-Imam Tabari, Al-Imam Al-Faqurazi dan tafsir masing-masing.
terdapat riwayat menunjukkan Nabi bercerita kepada para sahabat tentang kehebatan orang terdahulu, umurnya panjang, tubuh badannya kuat, maka mereka punya peluang beribadah kepada Allah lebih daripada kita, orang yang terkemudian. Maka para sahabat yang merupakan ahli ibadat dan prihatin dalam ketaatan itu merasa seolah-olah ketinggalan sangat kita ni. Kita dah umur pendek, badan pun tak kuat macam orang dulu-dulu. Ini dikemukakan oleh Imam Al-Fakhr Razi dan Tahsin Al-Kabir contoh. Maka akhirnya Nabi pun digembirakan oleh Allah dengan turunnya surah Al-Qadr bagi menunjukkan keutamaan yang dijanjikan itu, maka janganlah kita lepas peluang. Jadi pakat kita ni gunakanlah kata Rashid Ridha dalam tafsirannya, bila Allah tahu kelemahan kamu, masa yang kamu isi banyak dengan kelalaian, dengan surah Al-Asr itu kaitannya, kemudian Allah datangkan dalam setahun itu ada satu bulan keistimewaan, bulan Ramadan. Badan syaitan pun diikat, penjara neraka pun ditutup, maka keseronokan ibadah itu meningkat. Dah tu kadang-kadang kamu lemah juga, kerana kamu kadang-kadang culas, kadang-kadang kamu rasa terbeban dengan penat berpuasa, maka waktu buka tu kamu makan banyak, kamu penat, tak apa. Ada lagi 10 hari terakhir kat Ramadan untuk bagi penumpuan. Dan 10 hari pun berat juga, bagi penumpuan pada hari-hari ganjil. Tengok, begitu sekali. Dah hari ganjil pun kamu culas juga, kamu terlepas juga. Aimlah pada hari 27 contohnya, kata Imam Fakhr Razi, kerana kalau dibuat tirak matematik, perkataan yang disebut oleh Allah, Lailatul Qadr, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra, 9 huruf. Diulang 3 kali. Maka ini bukan kebetulan, kata Imam Fakhr Razi. 9 kali 3, insya-Allah malam 27. Dan kata Imam Syazili tadi, kalau mula hari Selasa, macam kita pada Ramadan tahun ini, insya-Allah malam 27, kata Imam Syazili. Aku mengamalkan teori ini dan aku tak pernah ketinggalan Lailatul Qadar daripada aku baligh sampailah aku meninggal dunia, kata Imam Syazili. Tokoh tarikat yang terkemuka ini disebut oleh Al-Imam Muhammad Al-Burami dalam kitabnya Hadaiqur Rauhi wa Raihan fi Tafsiril Quran. Jadi inilah peluang untuk kita kejar, kita buat, kita rebut Huawei, insya-Allah. Hebat huraian yang berbahagia Datuk. Semua orang merindui petikan-petikan kata-kata ulama yang diambil dan disentuh tadi, sangat-sangat memberikan kepada kita, selain daripada ilmu, dia juga sebenarnya motivasi. Inilah pentingnya. Kadang kita nak bagi tazkirah ni, kita kata nak bagi tazkirah apa, semua orang dah bercakap. Topik yang kita nak cakap ni rasa macam semua orang dah tahu. Tapi tazkirah itu, kadang kita ulang benda yang sama, benda yang orang dah tahu. Dia dah tahu sekalipun, kadang dia tak buat, tapi bila kita ulang, kita sebut, dia terdorong untuk lakukan. Itu juga sebahagian daripada ganjaran yang kita akan perolehi kerana dorongan ad-dalu ala khairin kafa'ili, kata Nabi SAW. Datuk, kalau kita malam Al-Qadar ini, kalau mitos zaman dulu lah, malam Lailatul Qadar ini, kalau masa dulu zaman kita tak belajar, kecil-kecil dulu, Lailatul Qadar ni kita gambarkan seolah macam seorang berjubah putih tengah malam, kalau jumpa pegang dia, minta dengan dia permohonan kita. Itu zaman dulu lah. Sekarang orang dah belajar, orang dah tahu dah. Lailatul Qadar itu ialah malam yang dimustajabkan doa, yang turun malaikat bersama dengan Jibril alaihissalam. Jibril ni istimewa, dia turun untuk menyampaikan wahyu. Tapi pada malam Al-Qadar, bersama dengan malaikat itu, turunnya Jibril alaihissalam. Itu satu kerinduan yang sangat mendalam bagi orang yang faham tentang betapa bersungguhnya perjuangan Nabi yang berpuluh tahun bersusah payah untuk yang memastikan dakwah itu sampai kepada kita. Di antara yang watak yang penting ialah Jibril alaihissalam. Jadi kalau jumpa dengan kebetulan pada malam Al-Qadar ini, Nabi mengajar kepada kita beberapa amalan. Yang antaranya ialah kita Nabi memperbanyakkan solat. Kita solat ini kadang selesai 8 rakaat tu kita dah rasa tak larat dah. Itu pun kita cari tempat yang pendek-pendek bacaannya. Tapi di antara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan, bila solat tarawih ini, Nabi memanjangkan bacaan solat tarawih. 2-3 hari lepas saya tengok Ustaz dekat beberapa tempat di Indonesia itu, mereka boleh sembahyang tarawih dengan mengkhatamkan satu Al-Quran satu malam.
bermula daripada jam 8 malam, mereka habis jam 3 pagi. Hebat, saya rasa macam sangat-sangat mencemburui suasana itu. Walaupun barangkali kalau kita berada pada kedudukan mereka, kita pun tak mampu sebenarnya. Jadi itu yang kesungguhan yang ditunjukkan oleh mereka untuk melaksanakan ibadah pada malam Ramadan. Nabi mengajar kepada kita solat tahajudnya, Nabi mengajar kepada kita untuk memperbanyakkan baca Qurannya, dan pada 10 malam terakhir, kalau bukan PKP yang bermaksud yang berbagai datuk, kita boleh beriktikaf di masjid berdasarkan kepada kesesuaian mengikut SOP yang ditetapkan oleh negeri-negeri. Mungkin ada juga yang berpeluang untuk beriktikaf pada tahun ini. Itu sebahagian daripada sunnah yang diajar oleh Nabi pada 10 malam terakhir. Dan yang paling penting, di mana sahaja kita berada, yang Nabi ajar kepada kita adalah untuk memperbanyakkan doa. Kadang doa ni Datuk, kita bila ada peluang untuk dapat kemustajaban doa, kita akan ingat apa yang kita nak minta tentang keduniaan kita. Apa yang kita nak minta tentang hal masa depan dunia kita. Kita duk fikir nak naik pangkat, nak minta naik pangkat, nak minta murah rezeki, nak minta kaya, nak minta dapat itu, dapat ini. Banyak fokus kita itu kepada soal keduniaan. Sedangkan di antara yang diajar oleh Nabi SAW ialah Nabi mengajar kepada kita supaya memperbanyakkan doa supaya Allah ampunkan kita. Allah cucikan segala dosa-dosa kita. Dan di antara doa yang semua orang hafal doanya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Benda yang sangat mudah. Kadang kita tercari-cari apa doa yang pelik-pelik, doa yang datang daripada asal-asal usul yang tidak maksur daripada Nabi. Padahal yang Nabi ajar kepada kita itu sangat bertepatan dengan agama itu sendiri. Yang Nabi kata ad-dinu yusrun wa la yushaddad din illa ghalabah. Agama itu sangat mudah. Nabi ajar kepada kita benda yang kita mampu untuk buat. Dan Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi antara doa yang diajar pada malam Al-Qadar, pada malam Ramadan ini ialah, dan pada luar Ramadan sekalipun, kita banyak menyebut tentang doa, datangkan kepada kita dalam di dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Dan itulah yang diajar oleh Nabi SAW. Saya teringat ada cerita hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat ni dia minta doa pelik. Kemudian dia jatuh sakit. Nabi pergi ziarah dia. Nabi kata, ada minta apa-apa tak doa yang pelik-pelik ni? Dia kata dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma in kuntu mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu fid dunya. Dia kata, kalau sekiranya ya Allah, kalau sekiranya ada aku ni nak diazab di akhirat kelak, maka azab itu tolong segerakan di dunia. Kemudian dia jatuh sakit. Nabi kata, subhanallah, anta la tutiquh, kata Nabi, atau kama qala Nabi SAW. Nabi kata, kamu tidak mampu untuk berdepan dengan azab akhirat ini kalau kamu minta disegerakan di dunia pun. Afala qulta, kata Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alangkah baiknya, mengapa tidak kamu berkata doa datangkan kebaikan di dunia dan datangkan kebaikan di akhirat dan jauhkan daripada azab api neraka. Itulah kemuncak yang paling penting kepada kita yang berhormat Datuk dan para penonton sekalian. Bila kita melangkah ke bulan Ramadan ini, kita nak supaya kita dapat menempa nama kita sebagai salah seorang daripada ahli syurga yang akan mendapat kedudukan istimewa dan masuk syurga pula melalui Babur Rayyan, kerana kita sebahagian daripada orang yang melaksanakan ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, barangkali Datuk ada mutiara-mutiara kata yang ataupun amalan-amalan yang terbaik untuk kita lakukan sekiranya kita berpeluang pada 10 malam akhir, sekiranya kita berpeluang pada malam Al-Qadar. Sila yang berbagi Datuk. Terima kasih YB. Memang apa yang YB katakan tu memang menarik. Memang kita dapat lihat dalam kehidupan pada hari ini, banyak di kalangan kita ni hati kita kepada dunia. Tidak seperti hati Uwais Al-Qarni sebagai contohnya, hati Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an sebagai contohnya. Pernah satu hari YB, kalau dalam satu hadis, seorang daripada isteri Nabi namanya Ramlah Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha wa ardahum ajma'in, radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ummu Habibah ni mempunyai ujian berat, iaitu ketika dalam hijrah yang pertama ke Ethiopia, ke Habsyah,
beliau telah pun suaminya telah murtad. Kita tahu dalam kisah-kisah dikemukakan oleh para ulama berkaitan dengan magazi. Jadi suaminya murtad, maka beliau tak ada pilihan, maka duduklah seorang diri bersama dengan anaknya masih kecil. Itu. Ya, maka akhirnya Nabi SAW telah pun diwahyukan oleh Allah untuk meminang Ramlah ataupun Ummu Habibah ni. Ummu Habibah dengan anak dia Habibah itulah. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, Najasyi sendiri yang telah meminang untuk pihak Nabi, bahkan dialah isteri yang paling mahal maharnya, iaitu sebanyak 400 dirham diberikan wang emas perak oleh Najasyi, raja yang kaya itu. Yang menariknya, Ramlah binti Abi Sufyan ni ataupun Ummu Habibah punya banyaklah cerita yang kita tahu yang dia tak benarkan ayah dia Abu Sufyan duduk di atas selendang Nabi, begitu tegasnya mengatakan ayah dia najis. Ramlah ni ataupun Ummu Habibah berdoa kepada Allah SWT. Allahumma matti'na bi zawji Rasulillah wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, panjangkan umur aku, gembirakanlah aku dalam hidup ni bersama dengan suamiku Rasulullah dan ayahandaku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Tapi bila Nabi dengar doa Ramlah ni ataupun isterinya Ummu Habibah radhiyallahu anha ummul mukminin, maka Nabi tegur, laqad sa'altillah li ajalin madruba. Kau minta kepada Allah satu benda yang telah ditetapkan oleh Allah, wahai Ummu Habibah. Kenapa kau tak minta kepada Allah doa yang baik pada itu? Maka Nabi pun menganjurkan doa yang baik. Itu seperti yang Wahibi ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun riwayat lain, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, ada banyak riwayat lah berkenaan dengan kenyataan Nabi ini. Jadi yang menariknya, kenapa pula dalam hadis yang lain menunjukkan Musa alaihissalam bila berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, apa yang aku nak minta kepada kau? Maka jawapan Allah, mintalah walaupun selipamu yang putus pun minta kepada aku. Jadi nampak kepada kita macam ada percanggahan bahawa galakan untuk minta doa, perkara-perkara kebaikan, keampunan dan teguran Nabi kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan tentang minta benda-benda sifat keduniaan. Sedangkan dalam hadis tadi yang lain pula menunjukkan Allah menyuruh Musa AS untuk minta walaupun selipar yang putus. Ya. Jadi untuk taufikkan nampak macam perselisihan ini, para ulama beri macam-macam pandangan. Antaranya Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Sebenarnya dalam hidup ni kita punya hajat berbeza-beza. Ya, YB sebagai pemimpin ada perkara-perkara yang kita pun tidak faham tentang kepimpinan. Pemimpin ni kalau buat betul orang tak nampak, nak buat salah sikit je, masya-Allah, habis satu dunia di kompangnya. Betul YB? Ya. Itu dah adat lah. Angin ni lagi tinggi naik, lagi layang lagi tinggi naik, lagi kuat terpak angin padanya. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz. Jadi hajat kita berbeza-beza. Bila hajat kita berbeza-beza, kita minta kepada Allah. Dan dalam hadis yang lain menunjukkan law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum waqafu ala sa'idin wahid fa sa'aluni wa ataituhum kulla mas'alatahu. Dalam hadis mengatakan apa saja yang diminta Allah akan makbulkan. Kalau kamu duduk di satu tempat daripada awal akhir, jin manusia minta pada Allah, semuanya Allah beri. Dalam hadis itu menunjukkan seolah-olah macam kebenaran, keharusan untuk minta apa saja. Jadi kata Ibn Hajar, sebenarnya hajat kita beza-beza. Larangan itu pada setengah orang dalam bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin maknanya ada benda yang pada orang biasa-biasa tak ada masalah. Tapi pada orang-orang yang tinggi makamnya di sisi Allah, tak payah minta lah benda ni. Kerana ada benda lebih utama daripada itu. Gini saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Mungkin pada anak-anak sekolah rendah, tulisan ni paling baik dah, cantik dah, elok dah. Tapi kalau dibandingkan tulisan ni dengan pelajar universiti sebagai contohnya, nampaklah tulisan ni buruk. Tak sesuai, kiraan ini salah. Kenapa budak sekolah rendah tu dikira betul, tapi budak universiti dikira salah? Jadi ini dipanggil dalam bahasa Arab, dalam bahasa sufinya, tasawufnya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Satu benda yang pada orang biasa okey, tapi benda bagi orang yang punya makam di sisi Allah itu kurang okey, itu kurang tepat. Dia ada benda lain yang lebih utama untuk diminta. Dan dalam hadis yang lain, kalau kita baca, Nabi SAW telah mengatakan, man syaghalathu qira'atul Quran an mas'alati a'taituhu afdal mimma utis sa'ilin. Imam Nawawi sebut dalam kitabnya Tibian, bahawa siapa yang disebutkan baca Al-Quran daripada meminta-minta kepada Allah, bayangkan orang itu malamnya untuk tahajud, baca Al-Quran dalam semayang, luar semayang, dia tak sempat nak minta kepada Allah.
nanti maksud daripada hadis ni kata Imam Nawawi, permintaan orang satu dunia semuanya diberikan kepada dia yang sibuk baca Quran, yang tidak punya masa untuk berdoa kepada Allah. Jadi apa lagi kita nak? Apa yang orang minta semua kita termasuk bahagian dalam tu. Jadi memahami keadaan ni, doalah kepada Allah. Is'alullah wa antum muqinuna bil ijabah fa innahu la yaqbal du'a min qalbin ghafilin lahin. Bila kita minta kepada Allah, yakinlah yang memberi itu ialah Allah yang Maha Berkuasa. Ya, seperti kita baca dalam cerita tentang Uzair sebagai contohnya. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha famatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labist qala labista yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Ayat ila akhir ayat. Dalam ayat ini menceritakan tentang Uzair, Nabi Allah, yang mana beliau bebas daripada diburu oleh Nebukadnezar dan pulang ke Palestin. Dia melihat kawasan negara yang dilalui itu hancur dikerjakan oleh pemimpin zalim dari Babylon itu, dari Parsi itu, hancur habis semua. Nabi Daniel turut ditangkap, diheret dan dipenjarakan di Parsi. Jadi Nabi Uzair ni melihat macam mana Allah nak hidupkan balik semula. Ini samalah dengan datuknya Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Jadi dalam hidup ni kadang-kadang dalam hati kita, seseorang itu ditimbul penyakit, katalah adik-beradik ataupun anak-anak ataupun anak. Allah YB, kalau orang tua sakit tak mengapa, dia boleh sebut, boleh beritahu skala sakitnya 1, 2, 3, 10. Tapi kalau budak kecil sakit, Allah kesian hebat ujian. Ibunya menanti kat situ bulan-bulan, mungkin tahun-tahun, nanti bila nak sembuh anak aku. Anak tu pula tak boleh nak cakap lagi. Jadi bila kita minta pada Allah, hati kita akan kata, macam mana Allah nak sembuhkan Usah dipedulikan tuan-tuan, itu syaitan sebenarnya. Jadi mintalah. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bila kita melihat orang-orang kaya, tafsiran tentang ayat Qarun, inna qaruna kana min qaumi Musa fa bagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Orang kaya macam Qarun, kalau kita bersua melihat orang kaya yang buat banyak kebaikan dalam hidup, kita tak mampu, maka disunatkan kita untuk berdoa. Kata para ulama tafsir, Allahumma a'tini mithlahu. Ya Allah, berilah aku apa yang kau berikan kepada dia. Aku nak buat baik macam dia, ya Allah. Tak salah. Jadi walaupun pun dalam turutan keutamaan doa ni tadi, kata Ibn Hajar, ternyata amalan Nabi itu amalan yang terbaik. Nombor satu sekali, minta pada Allah, minta keampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para ulama bezakan perkataan afu dengan ghafur. Afuwun ghafur. Afu berbeza daripada ghafur. Kalau afu ni padam terus, buang terus daripada file. Tapi kalau ghafur, tutup. Jadi ternyata doa Nabi ajar kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha, bulan Ramadan ni kasih sayang Allah meluasi segala-galanya, rahmat Allah begitu banyak, malaikat turun sebanyak pasir-pasir di bumi, dan malaikat Jibrilnya, maka mereka membawa permintaan-permintaan kita kepada Allah SWT, maka minta dia buang terus. Umpamanya kita ni pergi belajar dulu bawa tajaan badan agensi yang tertentu jadi kita minta supaya kita balik ni dia lupakan terus kita punya peranan. Kita dah belajar sungguh, sekarang tolonglah wave je lah beasiswa scholarship ni, tolonglah saya nak masuk ke universiti sebagai contohnya. Babi? Dihapus kira. Dihapus kira terus. Jadi bulan Ramadan ni sangat bertepatan kerana rahmat Allah yang begitu luas, minta dihapus kira terus. Bukan tutup-tutup, minta dihapus kira terus. Allahumma innaka afuwun. Setengah riwayat menambahkan karim kat situ. Riwayat yang sahih, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi minta keampunan nombor satu. Nombor dua, minta kesihatan. Kerana tiada nikmat dalam hidup mengatasi nikmat iman dan nikmat sihat. Nombor tiga, barulah minta apa-apa habuan dunia, kedudukan dan sebagainya tidak jadi masalah. Untuk perkahwinan, untuk dapat anak, mintalah apa sahaja. Kerana berpandukan kepada hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada salah pada minta. Bahkan Anas Malik pun minta kepada Rasulullah dan Rasulullah doakan untuknya panjang umur. Terlanjur kita cerita khatam Quran ni disebut oleh Imam Nawawi dan Tibyan YB bahawa Anas Malik, sahabat Nabi yang kaya raya, yang terkaya di kalangan penduduk Ansar ini, walaupun kekayaannya begitu sekali, keluarganya begitu besar sekali, kata Ibn Hajar, ketika berhimpunnya keluarga lebih 150 orang berkat doa Nabi, umurnya panjang, tapi Anas Malik tak pernah mengabaikan khatam Quran. Tiap-tiap minggu beliau akan khatam.
walaupun kesibukan yang luar biasa menguruskan tanaman perniagaannya, tapi Anas Malik tiap-tiap hari Khamis petang akan pastikan anak-anak cucu-cucunya berkumpul kerana waktu itu adalah kemustajaban doa bagi orang yang khatam Quran dan orang yang berpuasa. Ya, jadi kalau bulan biasa pun beliau puasa Khamis, maka petang itu biasanya dia khatam Quran. Anak-anak cucunya semua datang, dah siap list apa doa yang nak minta, kerana waktu itu seperti riwayat oleh Imam Ad-Darimi, malaikat selama 4,000 orang akan datang mengutip doa orang yang khatam Quran. Jadi alangkah indahnya Ramadan, puasa, bagi makan kat orang, doa keampunan, Lailatul Qadar, khatam Quran, doa. Jadi semua ni peluang-peluang yang jangan diabaikan. Cuma ada satu perkara saya nak ulas sikit lagi. Kadang-kadang ada kalangan kita yang tersilap faham bahawa ada orang mengatakan, saya ni isteri ustaz, anak kecil menyusu, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak sembahyang tarawih, baru nak sembahyang tarawih anak nangis, baru nak baca Quran anak datang pergi koyakkan Quran, contohnya. Maka kita kena ingat bahawa Nabi beri berita gembira kepada para isteri bahawa kalaulah antunna ni, kamu ni semua sembahyang, menjaga sembahyangnya, menjaga hak Allah, menjaga hak suami, maka dikatakan kepada kamu di akhirat nanti, masuklah di mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Hadis ni hadis sahih. Jadi galakkan kepada kaum isteri, walaupun kalian sibuk dengan bagai tanggungjawab kalian lebih besar daripada suami. Suami pukul 5 habis gitu. Mungkin orang macam YB sibuk jugalah, telefon tak off agaknya. Tapi bagi kami ni orang biasa-biasa, pukul 5, pukul 6 habis balik tidur rehat. Tapi isteri pagi, petang, siang, malam, khidmat dia kepada keluarga, suami dan sebagainya. Maka jangan abaikan peluang untuk baca surah-surah pilihan dan doa keampunan. Kerana Aisyah radhiyallahu anha, walaupun berkahwin dengan Nabi, isteri yang sangat jelita, dalam hadis-hadis mengatakan Nabi panggil Humairah, Nabi paling cinta kepadanya. Tapi Aisyah disuruh oleh Rasulullah untuk berdoa, tetap juga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Guru kami Maulana Syekh Dr. Walid Lani Al-Hasani, ulama hadis yang terkemuka di Baghdad, ketika mengajar kami di Irbit, 30 tahun lalu, berkata walaupun Aisyah ni tak punya anak, tapi Nabi tak suruh pun dia doa dapat anak. Tapi Nabi tetap menekankan aspek keampunan itu yang lebih utama, wahai Aisyah. Bayangkan perempuan wanita salihah, al-batul, tahirah, mutahharah, tayyibah. Segala lafaz kebaikan itu layak untuk Aisyah. Daripada surah An-Nur kita baca. Tapi Nabi menekankan pada beliau supaya minta keampunan daripada Allah. Apatah lagi kita pada hari ini yang tak tahu nasib kita di akhirat, maka sudah tentulah lebih bersungguh-sungguh kita dalam minta keampunan kepada Allah. Maka kaum isteri, walaupun kalian sibuk dengan anak-anak tanggungjawab, amalkan doa yang Nabi anjurkan kepada Aisyah ni tadi. Kita pemimpin contohnya, kita pun tak sempat nak sembahyang tarawih, tak sempat. Kerana berbagai tanggungjawab. Bayangkan Nabi duduk Labuan, besok dia kat Kelantan, lusa dia kat Kuala Lumpur, kita pun tak tahu bila Nabi berehat. Jadi orang seperti tuan-tuan ini kita dapat lihat Nabi dalam anjuran baginda pun tak sembahyang tarawih sepanjang hidup baginda. Bagi menunjukkan bahawa dia ada kelonggaran. Mungkin kamu yang ada kemampuan sembahyang kat masjid, berhimpunan dengan orang ramai, tapi orang yang tak ada kemampuan ada kelonggaran untuknya. Mungkin 2 rakaatnya sama dengan 20 rakaat kita yang tak punya banyak tanggungjawab macam beliau. Benar ya? Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dan seorang peluang, cuma jangan abaikan peluang-peluang keemasan itu, walaupun pada kadar yang paling minimum, dengan berdoa kepada Allah, dengan beri makan kepada orang, mengelakkan diri kita daripada bercakap perkara sia-sia, mempublishkan perkara-perkara fitnah, perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan masyarakat, menimbulkan keraguan kepada orang ramai, ancaman dan sebagainya. Kita dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara ini pun, kita dah masuk dalam kalangan dapat kuasa yang terbaik, kata Imam Ghazali, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Tak puas dah hampir setengah jam lebih, dah hampir 45 minit kita bersiaran. Facebook saya ni kecil Datuk, taklah macam Facebook Datuk, jadi barangkali yang menonton itu agak sedikit, tapi masih lagi ada peluang untuk share dan juga bagi tahu kawan-kawan yang sedang bersama kita ini, Ustaz Dr. Zahazan, yang kita merindui suara beliau sebelum ini, yang banyak mengulas tentang topik dan tajuk tafsir di Radio IKIM. Kalau kita melihat tentang ayat yang memerintahkan puasa sekalipun, yang bermakna Datuk dan para penonton, Allah sebut tentang puasa, dan di penghujung ayat tentang puasa Allah kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
betul. Allah kata, apa, aku ini sangat dekat. Apabila hamba-Ku berhajat kepadaku, aku ini sangat dekat. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku ini sangat dekat. Bermakna puasa ini menjadikan kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau dekat dengan orang besar-besar, boleh rapat dengan Perdana Menteri, boleh rapat dengan Yang di-Pertuan Agong, raja-raja, kita rasa senang dan rasa lapang hidup kita, sebab apa yang kita nak, ada kuasa yang berkuasa sedemikian yang baik dengan kita, ada hubungan dengan kita. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton sekalian, yang sifatnya Zul Quwwatil Matin. Innallaha huwar Razzaq Zul Quwwatil Matin. Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang kita berhajat kepada rezeki itu, Allah yang beri rezeki kepada kita, dan Allah berkuasa di atas segala-galanya. Allah boleh bagi apa saja yang kita kehendaki. Bila kita dekat dengan Allah, maka kita kena rasa bertuah, kita kena rasa, bahasa Kelantan kata yang berbagai datuk, mujonya kita dekat dengan orang yang ada kuasa sebegini. Bila kita nak kepada hajat sesuatu, kita boleh minta dengan dia. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sebahagian dapat ahli tafsir, Allah Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus dikatakan bahawa Allah itu sangat dekat. Bermakna antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak ada perantara pun, tak apa. Kadang orang pergi cari Tok Lebay, pergi cari Tok Imam, minta tolong doa, datang kumpul, buat solat majlis doa selamat, solat hajat. Yang dia sendiri macam tak pernah berdoa kepada Allah, macam tak pernah berhajat nak minta sesuatu kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ana la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a fa idza ulhimta bid du'a fa innal ijabah. Aku tak bimbang Allah Taala tolak doa manusia, bukanlah satu perkara yang mentah-mentah Allah Taala nak tolak doa kita. Dalam satu hadis Nabi sebut juga, Allah ini malu kalau hambanya mengangkat tangan berdoa dan dipulangkan dengan tangan kosong. Bermakna doa ini sangat mustajab, tambah kita berada di bulan Ramadan seperti ini. Sebab itu kata Sayyidina Umar, aku tak bimbang Allah Ta'ala tolak doa manusia, tetapi yang aku bimbang ialah manusia tersebut tak pernah terfikir nak berdoa. Kerana setiap manusia yang didatangkan dengan ilham dalam kepalanya untuk berdoa kepada Allah, siapa yang datangkan ilham tersebut? Kata Sayyidina Umar, Allah yang datangkan ilham tersebut. Mengapa Allah datangkan ilham tersebut? Memang perkara itu Allah nak bagi dah pada dia. Cuma tunggu mulut dia minta, tangan dia menadah tangan untuk berdoa. Masya Allah, dalam hidup kita ini banyak benda yang kita terfikir nak minta dengan Allah, tapi kita kata, apakah aku ini ada kemampuan, apakah aku ini akan dimustajabkan doa. Padahal bila seorang tu berdoa, dia akan dapat salah satu daripada tiga. Sama ada Allah segerakan di dunia, ataupun Allah ganti dalam rupa bentuk yang lain daripada apa yang dia minta, tapi setaraf apa yang dia minta. Orang yang sakit kencing manis, sakit kronik, minta nak kesembuhan, pergi umrah minta di Baitillah, bulan Ramadan minta, lepas tu bila minum air Zam-Zam, benda yang mustajab pun dia minta, tiba-tiba tak sembuh juga sakit dia. Kadang Allah Ta'ala bagi dalam rupa bentuk yang lain, dipanjangkan umur dia. Yang berbagai datuk, saya pernah waktu duduk di USM dulu, bila pergi ziarah orang sakit di hospital, jumpa dengan orang tua-tua, tanya sakit apa, dia kata kencing manis, darah tinggi, semua tu sakit serangkai, jantung dan sebagainya. Bila kita tengok umur dia, kadang dah 90 tahun, kencing manis dah 30 tahun, 40 tahun, tapi tak mati-mati lagi. Barangkali itulah kemustajaban yang Allah Ta'ala berikan kepada doa-doa dia yang selama ini, walaupun sakit-sakit kronik yang dia minta supaya sembuh itu tak sembuh, tapi Allah kadang panjangkan umurnya. Dia minta nakkan kebahagiaan, kekayaan, kadang Allah Ta'ala tak bagi banyak sangat kebahagiaan, kekayaan, kejayaan kepada diri dia, tapi diberi kepada anak cucu cicit dia. Dan juga yang ketiga, Allah akan bagi kepada kita sewaktu kita balik akhirat kelak. Di dunia tak bagi, dalam rupa bentuk asal pun tak bagi, rupa bentuk yang setara pun tak bagi, tapi Allah bagi kepada kita dalam rupa bentuk ganjaran pahala di akhirat kelak. Barangkali inilah yang boleh membantu kita untuk melepasi timbangan mizan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melayakkan kita mendapat syurga. Tapi kalau orang soleh yang barangkali dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tu Maha mengetahui, kalau diberikan di dunia pun dia tak akan terlepas ganjaran pahala syurga di akhirat.
barangkali terus disegerakan di dunia. Saya teringat yang berbagai Datuk pagi tadi saya sebut dalam kuliah subuh, soal kemustajaban doa ini. Almarhum Tok Guru Ni Aziz dulu satu ketika waktu Kelantan ini kemarau panjang, hampir berbulan-bulan tak hujan, kemudian dikerahkan kajian negeri buat program solat istisqa di Kota Baru sebelah stadium tu, semua pakat keluar, bawa binatang ternakan, bawa bawa orang tua yang menjadi punca rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dah berbulan tak hujan, Tok Guru yang jadi imam pada waktu itu, bila berdiri atas jadah, angkat takbir je hujan turun. Masya Allah. Terus dimustajabkan doa, dan kita nampak masa tu semua orang merasai bahawa betapa benarnya janji Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kadang-kala Allah segerakan apa yang diinginkan oleh kita itu di dunia melalui doa daripada orang-orang yang soleh, yang Allah Ta'ala tahu kalau diberikan di dunia pun barangkali dia tidak akan terlepas untuk mendapat ganjaran pahala dan syurga di akhirat. Dan kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW, hadis kursi, kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini bergantung kepada bagaimana hambaku itu sangka kepada aku. Kalau kita sangka bahawa sahaja je kita minta ni, barangkali Allah Ta'ala terima, barangkali Allah Ta'ala tak terima. Kalau ada perasaan sebegitu dalam diri kita sewaktu berdoa, barangkali Allah Ta'ala akan tolak doa kita, sebab sangkaan kita kepada Allah itu tidak betul. Tetapi bagaimana nak sampai kepada tahap biar hati kita itu mampu kita pujuk supaya meyakini bahawa tidak ada sebab lagi kenapa Allah Ta'ala nak tolak doa ini. Barangkali perlu kepada amalan-amalan tertentu. Kita kena sentiasa ulang sebut setiap kali solat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis kursi Nabi kata, apabila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu ya Allah kami nak minta sesuatu ini. Waktu itu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambut apa yang kita sebut, wali abdi ma sa'al. Tapi waktu tu saat Datuk kita pergi bazar Ramadan, kita khayal pergi shopping raya, kadang dalam solat kita pergi coket jumpa durian, kita tanya yang ni berapa sekilo, kerana kita tahu tak boleh kurang. Ini dalam sembahyang ni. Jadi waktu yang Allah Ta'ala kata wali abdi mas'al, wahai hambaku nak minta lah sekarang ni, selepas kamu sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita khayal, kita tak khusyuk. Ini yang menjadikan kita bila sekali-sekala mengangkat tangan ada hajat berdoa kepada Allah, kita tak meyakini bahawa Allah akan terima doa kita. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu kita fahami. Selain daripada kita ada kemustajaban doa, yang paling penting sangkaan kita itu dan amal perbuatan kita itu yang akan mendorong kita untuk menyangka dengan sangkaan yang baik bahawa Allah akan terima doa kita. Berbahagia Datuk. Jadi kalau Datuk ada beberapa tips yang boleh disampaikan kepada para pendengar kita, apa yang menjadikan kemustajaban doa, selain daripada kita tahu kita ada waktu yang mustajab seperti bulan Ramadan, kita ada tempat yang mustajab seperti Baitullah di Mekah, kita ada perkara yang mustajab sebagaimana kita minum air Zam-Zam, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ini kita minum, kita niat apa saja, Allah Ta'ala akan mustajabkan kita. Jadi kalau kita boleh himpunkan bulan Ramadan, nak pergi Mekah sekarang belum boleh lagi, yang berbahagia Datuk dan para penonton, kalau kita boleh himpunkan bulan Ramadan di Mekah, lepas tu minum air Zam-Zam pula, lagilah banyak kemustajaban yang kita akan dapat. Jadi ini yang disebut oleh Nabi SAW tentang kemustajaban doa. Walaupun kadang-kadang kita lupa, kadang kita duk cari amalan-amalan yang tidak maksur daripada Nabi untuk kita dapat kemustajaban doa. Sama telah lagi kalau ada orang pergi cari azimat ke tangkal ke apa ke, semuanya itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, yang lara, yang tidak ada boleh mendatangkan manfaat dan mudarat pun. Yang paling penting kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi kalau Datuk boleh sambung apa yang saya sebut di mukadimah itu, bagaimana amalan yang boleh mendatangkan kemustajaban itu dan beberapa perkara yang boleh mendatangkan kemustajaban yang berbagi Datuk. YB dan para penonton, para sahabat ini mulia Allah sekalian. Dalam berdoa ni merupakan ibadah ya. Doa
huwal ibadah. Doa itu ibadah sebenarnya. Jadi kita disuruh untuk berdoa, kerana setiap kali doa seperti kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an tadi tu, bila diilhamkan doa sebenarnya kan nanti ijabatu ma'ahu, ada kemustajaban di situ yang Allah kehendaki. Dan indahnya ayat yang dibacakan oleh Nabi tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita faham laras bahasa ni, kata Tahir Ibn Ashur, dalam konteks kita nak buat pertemuan dengan orang penting lah, biasanya kita kena buat appointment. Tapi dengan Allah sebaliknya, Allah pula yang tunggu kita bila nak datang berdoa. Kalau kita faham laras bahasa itu, berarti demikian. Berbeza perhubungan kita di dunia, kerana setiap orang tu punya komitmen. Jadi kita nak jumpa, kita kena buat, kena ikut jadual yang dikehendaki. Tapi dengan Allah sebaliknya, Allah pula yang tunggu kita. Kenapa tak datang-datang kau jumpa aku ni, sebagai contohnya. Maka tuan-tuan yang mulia sekalian, dalam Islam diajar kita ada waktu mustajab doa. Antara azan sebagai contohnya, hari Jumaat contohnya, sebelum subuh, kata Imam Syafi'i, dia umpama kalau kau lepaskan panah, maka 10/10, 9/10 daripada sasaranmu tepat, kata Imam Syafi'i, ya, waktu untuk berdoa itu. Itu sebab dalam hadis yang sahih mengatakan Allah turun, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yastaghfir li fa aghfir lahu. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, menunjukkan waktu mustajab doa. Lagi bila kita minta pada Allah ni, kita yakin ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Dan lagi dalam berdoa ni, la tasta'jil. Ya, siapa yang tergesa-gesa, lalu sahabat tanya, siapa kan yang tergesa-gesa tu wahai Nabi? Jawapan Nabi, orang yang berkata qad da'utullaha falam yastajib li. Orang yang tergesa-gesa lah orang yang berkata, aku dah minta banyak kali tak ada dapat pun. Kerana seperti YB jelaskan tadi dalam satu hadis yang mana dicepatkan yu'ajal lahu atau yudakhar lahu fil ukhra atau yusraf lahu min su'i mithlaha. Seperti yang telah dihuraikan tadi, mungkin dunia, mungkin di akhirat, mungkin keturunan yang dapat kebaikan. Doanya itu mungkin dia dipelihara daripada perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang berat, ujian, penyakit dan sebagainya. Doa itu dikonvertkan sedemikian rupa. Yang penting kita berdoa tanpa henti. Yang penting kita sentiasa cari waktu-waktu mustajab doa. Ada seperti yang diajar oleh Nabi SAW, seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau ni terkenal dengan orang sebagai seorang yang mustajab doa kerana rahsianya atib mat'amaka takun mustajab da'wah atau mustajab doa. Dalam hadis berbeza mengatakan Sa'ad ini telah mengamalkan satu prinsip yang Nabi anjurkan, iaitu makanlah yang halal, maka doanya dimustajabkan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kebanyakan para sahabat Nabi memang terkenal dengan doa yang leka-leka dimakbulkan oleh Allah SWT, yang memang Allah makbulkan. Dan hajat mereka pun adalah perkara-perkara yang bukan macam sebahagian orang pada hari inilah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan sekalian, itulah di antara rahsia kelebihan. Ambillah peluang untuk Ramadan ni, musim kemustajaban doa, dan sikit perkara sebelum berakhir ni YB. Kalau kita lihat amalan Nabi kita 10 malam penghabisan ni, kata Imam Ibn Rajab dan kitabnya Lataiful Ma'arif, alhamdulillah kami di Telaga Biru telah terbitkan buku ni dalam bahasa Melayu buat kali pertama, namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Nanti kalau YB lihat buku ni, boleh anda hadiahkan, mudah-mudahan boleh dimanfaatkan kepada umat sejagat supaya tak terlepas keutamaan waktu, zaman, masa. Namanya Ensiklopedia Amalan Setahun. Tak ada pula kat sini tunjuk tebal. Kali pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kata Imam Ibn Rajab berpandu kepada hadis, lihatlah apa amalan Nabi pada malam-malam terakhir macam kita akan lalui sekarang. Yang pertama, ahya lailahu, hidupkan malam. Yang kedua, aiqaza ahlahu, membangunkan keluarga. Yang ketiga, syadda mi'zarahu, Nabi mengetatkan kain. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kinaya an adamil jima', iaitu Nabi tidak mendatangi para isteri langsung kerana keutamaan diberi kepada qiyamul lail, munajat, berdoa, bertahajud, baca Quran dan sebagainya. Yang keempat, perkara ni jangan terlupa untuk buat, iaitu Nabi akan mandi di antara maghrib dengan isyak. Mandi antara maghrib dan isyak ni tujuannya beri kepada kita kelegaan, kerihatan pada badan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kelima, amalan Nabi SAW dan disebut oleh para sahabat tabi'in, iaitu memakai wangi-wangian, bersugi, makan wangi-wangian. Dan yang keenam, kata mereka Nabi melakukan wisal. Wisal ni berarti Nabi tak berbuka pada waktu iftar sampai ke sahur. Tapi perkara ni larang oleh Nabi kepada umatnya untuk lakukan, kerana Nabi telah bersabda, ata'amani rabbi wasakani, aku beza daripada kamu
kamu hendaklah kena berbuka. Walaupun sebiji tamar, segelas air, susu, roti dan sebagainya, Nabi tidak. Jadi para ulama buat rumusan, itu khususiah Nabi. Kita tak kena berbuka, tapi bukalah dengan benda yang berikan tenaga kepada kita. Jadi buka dengan kadar yang munasabah itu akan membantu kita untuk bertarawih. Ingat orang kat Madinah pada zaman Imam Malik dulu, mereka bersemayang tarawih sampai 36 rakaat. Lalu Imam Nawawi kata sebenarnya tarawih itu 20 rakaat. Pilihan muktamad dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi dalam Majmu'. Tapi maklumlah dengan keadaan kita pada ini, kesempatan bagi seorang perempuan atau orang bekerja berat, buatlah berapa sekalipun, insyaAllah termasuk dalam kata Imam Hanafiyah di kalangan mazhab Hanafi, seperti contohnya Humam dan sebagainya, mengatakan bahawa ia 8 rakaat pun dikira sebagai tarawih, insyaAllah, bagi orang yang banyak komitmen. Jadi ini pesan untuk kita lakukan bersama. Pertama tadi, hidupkan malam, gerakkan keluarga, termasuk menantu-menantu Nabi pun Nabi gerakkan, macam Ali karamullah wajah. Cucu-cucu Nabi pun Nabi suruh bangun, SAW. Ketiga, tidak berhubungan suami isteri kerana fokus pada ibadah. Setengah ulama mengatakan tidak. Maksudnya menggunakan mimbabi taglib. Iaitu taglib ni berarti nak ceritakan fokus daripada ibadah itu seolah-olah macam tak datang isteri. Ada sebahagian mengatakan demikian, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Yang keempat adalah mandi di antara maghrib isyak. Yang kelima, pakai wangi-wangian, baju yang paling elok. Kalau kita tak semayang kat masjid kerana halangan tertentu pun, wujudkan satu sudut dalam rumah kita bagi kumpulkan anak beranak untuk semayang. Dan kemudian makanlah pada kadar yang sederhana waktu berbuka sekalipun, kerana makan yang berlebihan akan menyebabkan mengantuk. Kata Imam Ghazali, mengantuk tu merugi. La ta'kulu kasiran fatashrabu kasiran fatanamu kasiran fatakhsiru kasiran. Jadi makan banyak, minum banyak, penat banyak, tidur banyak, rugi banyak. Jadi sekian daripada saya, wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pertemuan kita yang dah sampai kepada penghujung pada kali ini. Walaupun kita boleh pergi lajak lagi sebab kita tak pikat dengan permit apa, FB ni boleh lebih masa pun tidak ada masalah. Tapi kita faham Datuk barangkali ada komitmen yang jauh lebih mendesak. Jadi sekadar itulah yang kita boleh bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kita masuk keluar daripada bulan Ramadan pada tahun ini menjadi orang yang dapat membebaskan diri daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita dengar yang Nabi sebut raghima an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan fatamma alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sangatlah rugi orang yang sempat untuk hidup di bulan Ramadan, habis bulan dia puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba dia dapati dosanya tak diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW sebut antara kecelakaannya ialah apabila abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarulah. Jadi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat kita dambakan bila kita berada di bulan Ramadan. Allah jadikan Ramadan, sebenarnya bila kita baca hadis ini kita rasa bahawa Ramadan dijadikan Allah ini memang betul-betul untuk bebaskan kita daripada azab api neraka Allah. Maka kita berulah sebanyak mungkin peluang untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita jaga segala pantang larangnya, kita banyak bersedekah, kita banyak buat apa saja amalan yang termampu untuk kita buat, mudah-mudahan termasuk dalam penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk diganjarkan kepada kita. Saya ucap terima kasih, jazakumullah khair kepada semua para penonton. InsyaAllah kita jumpa lagi pada Sabtu minggu hadapan, khusus kepada yang berbahagia Datuk Zazan yang sangat-sangat memberi maklumat yang banyak kepada kita pada hari ini. InsyaAllah Datuk jangan serik, nanti kita akan panggil lagi, kita akan jumpa lagi pada siri-siri program-program yang lain barangkali yang sesuainya untuk menghiasi kembali Radio IKIM dan juga TV yang berada di bawah kelolaan JAKIM untuk berbicara tentang topik yang ilmiah seperti ini. Saya ucap terima kasih pada yang berbahagia Datuk. Nanti kita jumpa di Putrajaya insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.